Peribahasa ialah ayat atau susunan kata yang mempunyai maksud tertentu. Biasanya merujuk kepada maksud berkias, berlapik atau tersirat. Peribahasa terbahagi kepada simpulan bahasa, bidalan, perpatah, perumpamaan. Apakah objektif pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran pada kali ini? Baik, antara objektif yang ingin dicapai ialah diharapkan murid dapat mengenal pasti maksud peribahasa mengikut tema karangan. Kedua, murid dapat mengaplikasikannya dalam penulisan karangan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Benih ilmu mutiara kejayaan. Bertemu kita sekali lagi dalam video PDPC di Cikgu Cindai Channel. Pada hari ini saya akan membincangkan satu lagi topik, iaitu penggunaan peribahasa mengikut tema karangan. Saya, Cikgu Cik Su, akan memberikan penerangan seterusnya. Baik, peribahasa yang menggambarkan tema kerajinan, usaha atau kejayaan. Contoh peribahasa yang sesuai: bagai lebah menghimpun madu. Apakah maksudnya? Orang yang sangat rajin. Contoh dalam karangan, remaja yang mempunyai wawasan akan sentiasa berusaha melakukan tugasan dengan komited, sejajar peribahasa bagai lebah menghimpun madu supaya mampu bersaing di pasaran terbuka. Seterusnya, contoh peribahasa yang sesuai juga digunakan untuk tema kerajinan, usaha atau kegigihan, iaitu genggam bara api biar sampai jadi arang. Okey. Maksudnya, berbuat sesuatu pekerjaan biarlah bersungguh-sungguh sehingga mencapai kejayaan. Contoh dalam karangan, hal ini selaras dengan peribahasa genggam bara api biar sampai jadi arang jika remaja istiqamah dalam segala tindakan mereka. Seterusnya, bagi tema kerjasama, peribahasa yang sesuai bagai au dengan tebing. Maksudnya, tolong-menolong antara satu sama lain. Baik, peribahasa ini boleh digunakan dalam karangan. Contohnya, di bandar-bandar, nilai kerjasama bagai au dengan tebing semakin terhakis akibat pengaruh sikap individualistik dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, peribahasa terendam sama basah, terampai sama kering. Apa maksudnya? Kesenangan atau kesusahan sama-sama ditanggung. Contoh penggunaannya dalam karangan, sesungguhnya pelbagai usaha dilakukan bagi mengembalikan nilai kerjasama sehingga wujud terendam sama basah, terampai sama kering dalam masyarakat. Baik, seterusnya, bagi tema keinsafan atau berhati-hati, peribahasa ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Maksudnya, selalu berhati-hati supaya tidak tertipu atau kehabisan harta. Contoh yang sesuai digunakan dalam karangan ialah jelasnya masyarakat perlulah bijak berbelanja dalam mendepani isu kenaikan harga barang. Bab peribahasa, ingat sebelum kena, jimat sebelum habis supaya masih mampu menabung. Peribahasa lain yang sesuai digunakan bagi tema ini, sediakan payung sebelum hujan. Maksudnya, berwaspada sebelum ditimpa kesusahan. Contoh dalam karangan, secara kontradiksinya menyertai skip insurans
merupakan langkah proaktif selaras peribahasa, sediakan payung sebelum hujan dalam keadaan kesihatan dan keselamatan yang tidak menentu ini. Tema perjuangan. Peribahasa yang sesuai ialah sampan sudah di air, dayung sudah di tangan. Maksudnya, segala-gala yang dikendaki sudah diperoleh. Contoh dalam karangan, tuntasnya remaja hanya perlu bertindak kerana sampan sudah di air, dayung sudah di tangan dalam mencapai kejayaan. Dan peribahasa yang lain untuk tema perjuangan iaitu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Maksudnya, orang yang sama sederajat. Contoh dalam karangan, dalam situasi lain pula, kita mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara lain dalam menangani masalah ini. Ya. Seterusnya, bagi tema warisan budaya. Apakah peribahasa yang sesuai? Tak kenal maka tak cinta. Ya, apakah maksudnya? Apabila tahu, baru timbul suka. Maknanya kita sudah kenal orang itu, baru kita suka padanya. Contoh dalam karangan. Apakah contoh yang sesuai? Jelasnya penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat mampu memudahkan urusan seharian walaupun agak asing bagi masyarakat kerana tak kenal maka tak cinta. Dan peribahasa yang seterusnya sesuai untuk tema warisan budaya ini, biar mati anak, jangan mati adat. Apakah maksudnya? Orang yang kuat pegangan adat. Ya. Contoh penggunaan ayat ini. Justru kita perlu mempertahankan adab budaya yang kita warisi kerana biar mati anak, jangan mati adat. Sekianlah saja perbincangan kita tentang penggunaan peribahasa dalam karangan mengikut tema. Terima kasih. Assalamualaikum.